Mujahid Yusof. Ikan patin pekan Temerloh dengan izin soalan nombor 10. Habib Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada Senator Dr. Mujahid Yusof. Islam menganjurkan keharmonian dan sifat kasih sayang dalam kehidupan masyarakat sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 yang bermaksud, dan jangan sekali-kali kebencian kamu kepada suatu kaum kerana mereka pernah menghalangi kamu dari Masjidil Haram itu mendorong kamu menceroboh, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksanya. Pihak kerajaan melalui pelbagai platform sentiasa berusaha bagi memastikan umat Islam di Malaysia berpegang teguh dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah serta menjauhi sikap membenci sesama Islam hanya disebabkan berlakunya perbezaan. Perbuatan keterlaluan dalam berpolitik sehingga membangkitkan kebencian adalah sesuatu perkara yang amat ditegah oleh masyarakat kerana ia boleh menyebabkan pecah belah dalam masyarakat. Muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa MKI pada 5 Mei 1996 telah memutuskan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan as-sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Oleh itu, pendekatan sederhana wasati, tidak hulu, adalah selari dengan pegangan dan ajaran al-sunnah wal jamaah. Sehubungan itu, bagi menangani politik kebencian daripada terus berlewasa, pihak kerajaan melalui agensi penguatkuasa agama sentiasa memantau pengajaran agama Islam oleh mana-mana orang, sama ada melalui ceramah atau di kelas-kelas pengajian yang diadakan di tempat-tempat awam, di masjid atau di surau, termasuklah juga di media sosial. Tuan Yang Dipertua, para pendakwah yang sentiasa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat adalah berperanan dalam mengelakkan berlakunya perpecahan dan tersebarnya pemikiran yang boleh memecah belahkan masyarakat. Bagi menangani isu ini, Jabatan Mufti Negeri-Negeri mensyaratkan agar permohonan tauliah mengajar dibuat bagi mengawal individu-individu dari dalam dan luar negara yang tidak berkelaikan dari menyampaikan pengajaran di premis-premis yang dibenarkan. Sekiranya didapati pendakwah tersebut menimbulkan isu-isu yang mengelirukan masyarakat dan memecah belahkan perpaduan, beliau akan dipanggil untuk diberi peringatan oleh Jabatan Mufti. Seterusnya, pihak berkuasa agama boleh mengambil tindakan terhadap pendakwah tersebut dengan menarik semula tauliah mengajar sekiranya gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Namun begitu, bagi mana-mana yang orang apabila dapatikan menyampai pengajaran tanpa memiliki tauliah pula, mereka itu boleh diambil tindakan menerusi pertukaran undang-undang atas kesalahan mengajar tanpa tauliah di bawah enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Bagi memantapkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip kesederhanaan dan menjauhi fahaman menyeleweng, JAKIM juga telah menubuhkan Duat Al-Falah, iaitu sebuah gabungan pendakwah yang berperanan membimbing kefahaman masyarakat dan membawa pendekatan sederhana. Saya mohon sedikit masa, Tuan Yang Dipertua. Seminit. Tak apa, seminit ya. JAKIM juga telah menerbitkan buku terjemahan berjudul Adab Perbezaan Pendapat dalam Islam, dan bagi meneruskan kesinambungan penghayatan buku ini, JAKIM telah meneruskan kandungan buku ini dengan TOT, Training of Trainers, dan juga jurucakap yang terdiri daripada kadir JAKIM, pegawai-pegawai JAKIM di kementerian, termasuk juga rakan strategik terdiri daripada Triple IT, Islamic Institute Darul Ihsan, Persatuan Ikatan Ilmuwan Islam dan Yayasan Dakwah Islam Malaysia. JAKIM juga menerbitkan buku terjemahan bertajuk Kerahmatan Islam dan Fenomena Terorisme karya Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Quradari. Jadi secara umumnya saya rumuskan di sini, jawapannya panjang tapi saya rumuskan di sini, pemikiran yang menyemai kebencian ini perlu ditangani dengan bersepadu dan saksama, menerusi dialog berserta dakwah dengan hikmah, pendekatan yang rahmah, tindakan yang berpaksikan hujah dan juga tindakan penguatkuasaan. Oleh itu, umat Islam perlu bersatu dalam membina kekuatan dan menguruskan sebarang bentuk perbezaan, perselisihan dengan santun dan tenang, rahmah dan tidak marah-marah supaya tidak membawa kepada perpecahan yang merugikan dan merapuhkan ummah. Terima kasih. Habib Menteri tak payah jawab semua, Habib. Pasal nanti kan tak ada soalan tambahan. Soalan tambahan. Dr. Mujahid. Tuan Speaker, soalan tambahan boleh cari, tak ada masalah.
Soalan saya tambahan lebih kepada penguatkuasaan sebab pendekatan untuk isu yang saya bangkitkan ini memerlukan whole approach. Mana kata kalau JAKIM itu sebagai dia punya trust, sejauh mana ia berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain yang punya bidang kuasa penguatkuasaan yang ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan. Jadi saya harap kita perlu lebih proaktif, rentas kementerian supaya isu yang dibangkitkan ini dapat diselesaikan dengan lebih holistik rather than just JAKIM, tapi tidak ada satu koordinasi yang akhirnya kita buat buku banyak, kita buat doa falah, kita buat doa itu, tidak ada efek kepada pelaksanaan. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Kita ambil maklum terhadap pandangan demikian. Sebenarnya ia telah pun dilaksanakan bahawa JAKIM telah pun mempunyai pelan strategik dan juga pelan komunikasi. Kita bekerjasama dengan beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Komunikasi, Kementerian Perpaduan dan beberapa kementerian yang lain. Dalam masa yang sama, kita juga bukan sahaja bergerak dari aspek pentarbiahan, pendidikan, kita juga ingin melihat dari aspek penguatkuasaan melalui kerjasama dengan negeri-negeri. Ini bermakna tindakan dan juga inisiatif yang dilakukan mengambil kira semua peringkat bergantung kepada sejauh mana keseriusan tindakan ataupun aktiviti-aktiviti yang berlaku. Dan kerjasama juga termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dengan MCMC, KDN dan Jabatan-Jabatan Mufti. Ini merupakan kerjasama yang berterusan. Malahan selain daripada penguatkuasaan juga, kita juga sentiasa menjawab isu-isu berkenaan dengan aspek ini menerusi nasihat-nasihat, bayan linnas dan lain-lain. Kita melihat bahawa selain daripada penguatkuasaan undang-undang, yang paling penting adalah kita memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada masyarakat untuk mensejahterakan Malaysia ini dengan dakwah dan juga pendekatan yang sederhana. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Terima kasih, Datuk.